Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Baik, berjumpa kita lagi dalam kita masih lagi dalam projek penghasilan buku skrap atau portfolio kelab bola tampar. Okey, SK Taman Warisan Puteri 2021 diharapkan agar semua murid dapatlah menyiapkan buku skrip ni sebagai bukti di mana tugasan anda sepanjang tahun pandemik ni kita ambil kehadiran dan kita akan masukkan dalam markah PAJS SK anda serta markah co-curriculum. Baik, kita sambung lagi. Okey, oleh sebab minggu lepas ramai dua minggu lepas dan minggu lepas ramai yang tak dapat masuk video sebab dah kena blok kan. Okey, untuk minggu ni cikgu akan terangkan semula Awak dengar dengan jelas dan betul Dengar betul-betul penerangan daripada cikgu Baik, untuk minggu ni cikgu akan terangkan balik peraturan asas yang terdiri daripada empat di mana yang pertama gelanggang yang dipecahkan kepada zon dan kawasan, yang kedua objektif permainan, yang ketiga pengiraan mata dan yang keempat adalah putaran. Baik, cuba awak lihat gelanggang. Okey, gelanggang permainan ditanda oleh garisan yang lebih lebar iaitu 5 cm. Okey, setiap garisan gelanggang lebar dia 5 cm. Okey, dia ditandakan oleh dua garisan tepi dan dua garisan hujung. Kesemua garisan ni termasuk dalam ukuran gelanggang permainan. Maknanya selagi bola kena atas garisan dikira sebagai masuk. Sebab garisan dibuat di dalam ukuran gelanggang. Kalau bola jatuh di luar garisan, tak masuk. Tapi kalau atas garisan, dikira masuk. Faham? Okey, dua garisan yang lain ialah garisan tengah dan garisan serangan. Garisan tengah berukuran 8 meter panjang dan terletak tepat di bawah jaring. Dan garisan serangan iaitu 2.7 meter dari paksi tengah garisan menandakan zon depan. Okey, nanti kita akan tengok contoh gambar dia. Cikgu akan tunjuk nanti. Okey, kita tengok pada zon. Zon dibahagikan kepada 4 iaitu zon depan, zon belakang, zon servis dan juga zon pengganti. Okey, zon hadapan dihadkan oleh pemain paksi tengah sahaja dan paksi tengah dan belakang garisan serangan. Zon depan dianggap sebagai pemanjangan jangkauan garisan tepi hingga zon bebas. Okey, zon belakang pula dihadkan dari belakang garisan serangan tidak termasuk garisan serangan hingga ke belakang garisan hujung. Ini memang susah nak faham tapi kalau awak tengok gambar nanti awak fahamlah. Okey, zon servis ialah kawasan yang lebarnya 8 meter di belakang garisan hujung. Zon servis ni di luar pada gelanggang dihadkan dua garisan pendek setiap satu 15 cm panjang dan dilukis 20 cm ke garisan hujung sebagai pemanjangan garisan tepi. Okey, baik, zon pengganti ialah dihadkan antara garisan serangan dan meja pencatat skor. Okey, ni kita tengok nanti Baik, kita fokus pada kawasan. Kawasan terbahagi kepada dua iaitu kawasan memanaskan badan berukuran 3 meter kali 3 meter. Tak besar terletak di antara dua-dua penjuru sebelah bangku luar zon bebas. Kawasan penalti berukuran 1 kali 1 meter dengan sebuah kursi terletak di kawasan kawalan di luar garisan hujung. Penalti ni pemain yang buat salah dia kena denda lah duduk situ 1 minit, 2 minit, 5 minit. Baik, kita tengok Okey, ini adalah zon bebas tadi. Ini zon bebas, ini zon hadapan, ini zon belakang, ini zon servis. Nampak Zon depan, zon belakang, zon servis. Zon servis tak boleh keluar daripada biru ni, zon servis. Kemudian zon pengganti. Pemain mana yang nak ganti dia akan beratur dekat sini zon pengganti. Kemudian kita ada kawasan memanaskan badan kiri dan kanan pihak tuan rumah dan juga pihak lawan. Zon penalti pun ada kiri dan kanan pihak tuan rumah dan juga pihak lawan. Okey, faham Okey, ini kawasan gelanggang. Okey, dia 8 meter sini ke sini. Garisan gelanggang dan zon bebas ni adalah 8 meter. Faham Ni pengadil 1, ni pengadil 2.
Nampak Ni zone service zone service. Yang ni pun zone service. Faham Baik, objektif permainan. Okey. Senang saja. Permainan ni tujuan dia untuk menghantar bola melepasi jaring serta memastikan bola mati di pihak gelanggang pihak lawan supaya kita dapat mata. Tujuan kita nak matikan bola pihak lawan di gelanggang mereka. Faham Setiap pasukan mempunyai 3 pukulan untuk menghantar balik bola itu. Tak termasuk tuan pengadang. Maksudnya dekat sini. Okey. 3 kali. Orang pertama, orang kedua, orang yang ketiga mesti hantar balik ke dalam gelanggang. Kalau tak hantar balik, pemain lawan dapat mata. 1 kali, 2 kali boleh, 3 kali pun boleh. Kali keempat tak boleh. Boleh-boleh mesti kurang daripada 3. Yang pukulan yang ketiga mesti hantar balik bola tu ke pihak lawan. Kecuali kalau bola tu, bila bola tu datang dia terkena jaring, itu tidak dikira sebagai pukulan 1. Faham Bila kena tangan permain saja dikira kumpulan 1. Nanti kita akan buat amali dia lah. Okey, pengiraan mata mudah saja. Setiap pasukan mendapat mata setiap kali berjaya mematikan bola lawan. Macam kita main takraw sama je lebih kurang. Kalau bola mati di pihak lawan, gelanggang lawan, kita dapat mata. Jika pasukan yang menerima servis memenangi satu rally, pasukan mendapat servis juga akan mendapat 1 mata. Okey, setiap perlawanan di dalam memainkan setiap permainan ada 2 set. 2 set 2 set. 25 mata, 25 mata. Kita kena menang 2 set. Kalau satu kita menang, satu lagi pihak lawan menang, kita akan pergi ke set rally lah. Di mana dia akan kira 15 mata. Siapa dapat 15 mata dulu, dia dikira sebagai menang 2-1. Menang 2 set. Satu lagi set lawan yang menang. Untuk set penentu, set ketiga kalau pihak lawan menang, kita menang. Dia masuk ke set 3 kan, penentu kan. Jejak 8 mata, kita akan tukar gelanggang. Macam main bola, macam main bola, golden goal tu kan. Tapi elakkanlah untuk ketiga set 1 kali bola masuk, 1 mata. Setiap set 25 mata. Mesti menang 25 mata. Kalau tak dapat dua-dua set menang, dia akan pergi ke set ketiga yang dikira sebanyak 15 mata lah. Siapa dapat 15 mata dulu dikira sebagai pemenang. Faham Okey, baik. Putaran. Apakah yang dimaksudkan dengan putaran dalam permainan bola tampar? Apa yang dimaksudkan dengan putaran? Kita tengok Putaran. Okey, putaran apabila pasukan yang menerima servis memenangi hak untuk membuat servis, maknanya kumpulan kita dapat membuat servis, semua pemain mesti memutar satu kedudukan mengikut arah jam. Ni kalau awak tengok, contohnya kumpulan ni dia dapat servis. Jadi berlaku pergerakan dekat sini. Ni ikut arah jam, nampak ni yang cikgu putarkan ni, ini adalah arah jam. Arah jam bergerak. Dia ada 6 pemain kan. Okey, pemain di posisi kedua, posisi 2 berputar ke posisi 1 untuk membuat servis. Pemain posisi 1 akan berputar ke posisi 6 dan seterusnya. Nampak ni dia akan pergi ke belakang. Yang lain dia akan 6 pergi 5, 5 pergi 4, 4 pergi 3, 3 pergi 2. Okey. Baik. Lihat lagi. Baik, ini adalah gambar rajah kedudukan putaran. Awak tengok pemain nombor 1 akan membuat servis. Okey, apabila dapat, nombor 1 akan keluar. 6 akan pergi ke 5, 5 ke 4, 4 ke 3, 3 pergi ke 2.
Bila bertukar servis, 2 akan pergi ke 1, 1 akan pergi ke 6, 6 akan pergi ke 5, 5 akan pergi 4, 4 akan pergi 3, 3 akan pergi ke 2. Begitulah seterusnya putaran pemain ni kalau awak tengok. Ini adalah pengadil, ini pembantu pengadil, pencatat skor. Ini adalah pengadil garisan. Nampak Pergerakan putaran ikut arah jam. Benda ni tak nampak tak nampak, tapi kalau kita buat amali nanti dalam bulan 10 ke bila sekolah dah buka, kita akan tengok pergerakan putaran tu. Dia akan bergilir contoh pemain nombor 1 ni bawa. Bila dia dapat patahkan servis pemain nombor 1 ni, pihak lawan akan bawa, kemudian kita dapat pula matikan bola dari pihak lawan. Okey. Nombor 1 ni dia akan pergi ke nombor 6. Nombor 6 dia akan pergi ke nombor 5. Nombor 5 pergi 4, 4 pergi 3, 3 pergi 2. 2 dia pergi kat 1 untuk buat servis. Begitulah. Habis 2 buat servis, 3 pula buat servis. Kemudian 4. Dia akan bergerak. Ni pergi ke sini ke 5. 5 akan pergi ke 4, 4 pergi ke 3, 3 pergi 2, 2 pergi 1, 1 pergi 6. Dia akan bergilir lah sehingga semua pemain dapat membuat servis. Makna kata dekat sini setiap pemain harus mahir ataupun pandai untuk membuat servis. Tiada pengecualian. Faham Baik. Okey, ni nampak ni. Ini putaran dia. Okey. Di KR ni pemain depan kiri, pemain belakang tengah, pemain depan tengah, depan kanan, belakang tengah, belakang kiri. Okey, dia akan bergerak lah ni. Dia akan bergerak. Ini arah pemain selepas memenangi hak membuat servis. Faham Baik, yang ni gambar rajah ni awak kena lukis nanti. Ni gambar rajah ni awak kena lukis. Gambar rajah 1 dan 2 awak kena lukis. Baik, tugasan untuk minggu ni agak berat sikit lah. Tak adalah berat. Mana yang tak dapat buka video tu, awak boleh tengok pada slide yang cikgu hantar tu. Okey, dia sama je. Awak kemas kini ke buku skrip awak. Tajuk gelanggang iaitu zon-zon dan kawasan. Objektif permainan, pengiraan mata bersama dengan putaran. Nampak banyak, tapi mana yang dah siap tu, awak boleh terus sambung kepada putaran lah. Tapi mana yang belum siap lagi, awak ambil daripada gelanggang sampai putaran. Awak boleh rujuk slide yang cikgu bagi sebelum ni. Yang cikgu bagi minggu lepas, Jumaat lepas cikgu ada sharekan slide. Ambil pada situ saja, sama je. Sama saja slide dia dengan yang video ni. Video ni cikgu just bagi penerangan sahaja. Okey, awak ambil maklumat yang penting saja, gambar-gambar yang penting saja, kemudian ikut kreativiti. Awak nak tulis tangan ataupun awak nak guna komputer, tak ada masalah. Baik, cikgu harap murid boleh buat. Nanti di akhir pembelajaran, akhir PDPR ni, cikgu akan sharekan satu contoh buku scrap lah. Di mana kalau mana yang awak tak lengkap tu, awak bolehlah rujuk buku scrap tu Baik, itu saja untuk minggu ni. Sekian, terima kasih.